Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara peneraju majlis yang dihormati, Barisan Penal Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan masanya, para guru serta sidang dewan yang dirahmati Allah sekalian. Tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk Akhlak Rasulullah Ikutan Ummah. Terlebih dahulu, izinkan saya mendefinisikan satu persatu tajuk syarahan saya pada hari ini. Akhlak merujuk Kamus Dewan edisi keempat adalah budi pekerti, kelakuan atau tabiat. Ikutan pula adalah contoh atau teladan, manakala ummah merujuk masyarakat keseluruhannya. Hadirin hadirat yang saya hormati, setiap orang yang beriman dituntut untuk mencontohi sifat-sifat terpuji. Hal ini kerana agama Islam menitik beratkan keindahan akhlak. Disebabkan itu, antara sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan keindahan akhlak. Hal ini jelas disebut berdasarkan sebuah hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala telah mengakui bahawa kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan yang terbaik untuk diikuti, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Surah Al-Ahzab ayat 21. Hal ini sudah cukup menggambarkan betapa hebat dan tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang budiman, menelusuri kata kunci saya yang pertama iaitu Rasulullah pemimpin terulung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin agung umat Islam yang tiada bandingnya. Sejarah kepimpinan baginda jelas menjadi bukti bahawa baginda bukanlah seorang yang bersifat agresif atau bertindak melulu apabila dihina atau berdepan kesukaran. Sebaliknya, baginda sentiasa mengambil pendekatan sabar dan tenang. Malah baginda hanya berserah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya melindunginya dan umat Islam yang ditindas. Perkara inilah yang seharusnya dicontohi oleh pemimpin-pemimpin kita pada masa sekarang. Sebagai pemimpin, mereka perlulah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan. Tanpa pegangan dan sifat yang ditunjukkan ini, maka sesebuah organisasi yang diusahakan akan menjadi berantakan, sekaligus akan menimbulkan huru-hara yang akan binasakan kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kata kunci saya yang kedua iaitu Rasulullah insan penyayang. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terselah melalui kepribadian baginda yang bersifat penyayang. Baginda sangat kasihkan kanak-kanak dan penyayang terhadap mereka. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat. Hasan dan Husain bermain-main di belakang badannya. Namun begitu, baginda membiarkan saja tanpa terus bangun dari sujudnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali, sedangkan di samping beliau terdapat Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Lalu Aqra' berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, tetapi aku tidak pernah mencium mereka sekalipun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangnya dan bersabda, barang siapa tidak mengasihi mereka, maka ia tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Man la yarham la yurham. Tuntasnya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita digalakkan agar sentiasa mengasihi antara satu sama lain. Sidang dewan sekalian, kata kunci saya yang terakhir iaitu Rasulullah role model pendidik.
Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pendidik yang unggul kepada semua umat manusia. Antara firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan dialah yang diutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin, seorang rasul iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat Allah yang menerangkan keesaan dan kekuasaannya serta membersihkan hati mereka dari iktiqad yang sesat, dan mengajarkan kepada mereka kitab Allah iaitu Al-Quran dan hikmah yang bermaksud pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Sejarah membuktikan bahawa baginda merupakan pendidik yang unggul kepada semua umat manusia. Baginda mampu mendidik manusia yang begitu rosak akhlaknya menjadi positif dan mampu mengamalkan akhlak yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pendidik untuk dicontohi, relevan dan sesuai untuk dipraktikkan di sepanjang zaman. Akhir kalam, tiada siapa dapat menafikan kesempurnaan akhlak junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup baginda adalah contoh teladan yang terbaik bagi mewujudkan generasi gemilang lagi terbilang seterusnya menjadi asas minan ummah yang berjaya di dunia dan di akhirat sana. Ayuh saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita sama-sama jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam kehidupan dan menghayati sirah Nabi dengan hati yang sedar, jiwa yang terlalu ingin dekat kepada baginda. Sungguh baginda terlalu merindui umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Apalagi yang kita dapat balas melainkan menjadi manusia yang terbaik semampu kita dan bersolawat ke atas baginda. Moga-moga beroleh kita akan syafaat baginda di akhirat sana nanti. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.